Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom hari ini kita akan teruskan pembelajaran 6.3 tangen kepada bulatan. Okey, apa itu tangen? Okey, jom kita teruskan. Okey, kita tengok dulu. Apakah ini? Dia tanya gambar apa ni? Okey, ini adalah tayar kereta ataupun roda kereta. Okey, sekarang tengok. Roda ni berbentuk bulat. Okey. Ini ada T. Apa T? Ada satu titik dia tersentuh dekat sini. Dekat jalan raya lah. Okey, sekarang kita tengok. Titik T pada roda hanya akan menyentuh jalan raya sekali dalam satu pusingan penuh. Maksudnya sekali je dia sentuh dekat sini. Kalau kita ada A pula, A pun sekali juga nanti dia akan sentuh dekat jalan raya. Kalau ada B dekat sini lah, maksudnya dekat sini maksudnya ni. Ini nanti dia sentuh, ini B disentuh sekali juga dekat jalan raya. Okey, maksudnya setiap titik tu dia hanya akan menyentuh sekali sahaja dalam satu pusingan penuh. Okey, yang kedua, jalan raya berfungsi sebagai tangen. Okey, jalan raya ini berfungsi sebagai tangen kepada roda berbentuk bulat. Okey, ni ada jalan raya. Nampak ini ni jalan raya. So, jalan raya ni lah berfungsi sebagai tangen. Ini yang dikatakan tangen. Okey, dan titik T ialah titik ketangenan. Titik ketangenan apabila menyentuh jalan raya. Semasa dia menyentuh jalan raya ni, titik T ni kita panggil dia titik ketangenan. Okey, faham? So, ada tiga benda, ada dua yang perlu diingat sekali lah. Yang pertama, tangen, iaitu garis ni. Kalau kat sini, jalan raya. Okey. Dan titik ketangenan. Okey. Jom kita teruskan. Okey, apakah tangen kepada bulatan? Okey, kita tengok. Tangen kepada bulatan ialah suatu garis lurus. Okey, satu garis lurus yang menyentuh bulatan tersebut pada satu titik sahaja. Okey, titik sentuhan di antara tangen dengan bulatan ialah titik ketangenan. Okey, contohnya kita ada satu bulatan. Okey. Dan kita ada satu ni garis lurus. Okey, so tangen kepada bulatan ialah satu garis lurus. So garis lurus ni lah, contoh ni garis lurus AB. Okey, satu garis lurus yang menyentuh bulatan tersebut pada satu titik sahaja. Dia menyentuh satu titik je, contoh kat sini. Ini T. Dan T ni adalah titik ketangenan. Yang sentuh satu titik itu kita panggil dia titik ketangenan. Okey, faham? Okey, katakanlah kita ada garis lurus macam ni. Yang ini kita tak panggil dia tangen. Kenapa kita tak panggil dia tangen? Sebab dia menyentuh dua kali dekat bulatan. Ada dua titik dia sentuh. So, kita tak panggil dia tangen. Tangen mesti satu garis yang menyentuh satu titik sahaja. Okey. Okay, contohnya macam ni. Macam ni kita panggil dia tangen lah. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok gambar rajah ni. Okey, daripada sini kita dah nampak yang mana garis lurus iaitu tangen ataupun bukan. Okey. Sekarang kita tengok Okey, A, PQ dan RS. Okey, kita tengok garis PQ dan RS. PQ dan RS dikata ialah tangen kepada bulatan. Nampak dia tangen kepada bulatan. Dia menyentuh satu titik sahaja pada bulatan.
X dan Y. So, mana X dan Y? Sini X, sini Y. Okey. X dan Y. Dia kata titik ketenjenan bagi PQ dan RS. Okey, so X ni titik ketenjenan bagi PQ dan Y titik ketenjenan bagi RS. Okey. Okey, seterusnya dia kata UV. Okey, UV bukan tangen. Okey, bukan tangen sebab dia menyentuh dua titik. Okey. Dan A dan B. A dan B bukan titik ketenjenan bagi UV. Bila UV ni bukan tangen, maka A dan B bukan titik ketenjenan. Okey, faham? Okey, seterusnya. Okey, tangen kepada bulatan ni kita akan bahagikan kepada 3 ni. Kita akan belajar hari ini. Okey, ni yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Okey, tak apa, tengok dahulu. Lepas ni cikgu akan terangkan. Okey, yang pertama dulu kita terangkan. Okey, jejari. Ingat lagi jejari satu bulatan. Yang mana jejari kat sini? Ini. Okey. Jejari suatu bulatan yang bersilang dengan tangen kepada bulatan pada titik ketangenan akan membentuk 90 darjah. So, ini jejari, yang ini tangen. Okey, nampak? Ni jejari, ni tangen. Okey, dia bersilang. Bersilang pada titik ketangenan. So, ini titik ketangenan dia. Okey, akan membentuk 90 darjah. Ini dia akan bentuk 90 darjah. So, dekat sini 90 darjah. Dekat sini pun 90 darjah jugalah. Okey, ni memang dia punya syarat dia. Okey, sifat-sifat dia. Okey, faham? Okey, seterusnya. Okey, kita tengok terus contoh soalan yang berkait dengan konsep yang pertama tadi. Okey, rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O. Okey, pusat O yang bertemu dengan garis lurus ABC. Ini garis lurus ABC pada titik B sahaja. Okey. So, tadi kita dah faham dah. Bila ada jejari bertemu dengan tangen pada satu titik. So, dekat sini 90. Okey, tanda terus. 90. Kita dah tahu. Tanda terus. Okey, hitung nilai X. So, kita nak cari nilai X dekat sini. Okey, garis ABC ialah tangen kepada bulatan dan bertemu jejari bulatan di titik B. Okey, maka sudut OBA, okay, yang ni kita dah tanda dah 90 darjah. So, sudut AOB, yang mana AOB? AOB. Okey, ini sudut AOB. Okey, yang ni tambah 138 tambah sebelah dia ni sama dengan 180. Okey, betul satu garis lurus ni 180. Okey. So, AOB, nak dapatkan AOB ni, yang nak dapatkan kat sini ni, 180 tolak 138, dapat 42. So, yang dekat sini ni adalah 42. Okey. Kat sini 42, sini 90. Sini X. Nak cari X. 1/3 180. So, kita dah tolak lah dengan yang ni kita dah tahu 90. So, 180 tolak 90. Ada baki lagi 90 untuk dua sudut ni. Jadinya X tambah sudut AOB. Okey, sama dengan 90. Jadinya kita tolak je lah 90. Tolak 42 ni tadi. Sudut AOB ni adalah 90. Jadi 90 tolak 42 dapat 48. Makanya X adalah 48. Okey. Okey, seterusnya. Okey, sifat-sifat berkaitan dengan dua tangen kepada bulatan. Sekarang ni kita ada satu bulatan, kita ada dua tangen. Tangen yang pertama AB, tangen yang kedua AC. Okey.
Jika dua tangen kepada bulatan berpusat di O, berpusat di O dengan titik ketangenan B dan C, masing-masing bertemu pada titik A. Tangen ni akan bertemu pada titik A. So, ni nampak ni panjangkan, dia bertemu di sini. Faham? So, itu maksudnya bertemu di titik A. BA, kalau ada gambar rajah macam ni, panjang BA sama dengan CA. BA sama panjang dengan CA. Nampak dia tanda ni? Sudut BOA sama dengan sudut COA. Yang ni. Sini X, sini pun X. Kat sini kita memang dah tahu 90. Ni memang dah tahu 90. Sebab ada jejari, ni ada tangen. Yang tadi kita dah belajar. So sini sama X sama dengan X. Yang hujung kat sini pun Y sama dengan Y. Faham? So kita tengok soalan. Contoh 16 ni dalam buku teks. Cikgu terangkan semula. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O. Tangen PQ dan RQ bertemu di Q. Hitung nilai X. Kita nak hitung nilai X. Bila ada macam ni, tanda terus dekat sini. Dekat sini 90, sini 90. So ini satu segitiga 180. Dah tolak 90. Balance yang untuk 66 tambah X ni adalah 90 juga. Jadi nak cari X. X tambah 66 sama dengan 90. X sama dengan 90 tolak 66. X sama dengan 24. So kita dapat kat sini 24. Dekat sini pun samalah. Dia adalah X. So dia pun 24 juga. Kemudian kita nak cari nilai Y. Y ni sama. RQ sama panjang dengan PQ. So PQ 14, maka RQ pun 14. So Y sama dengan 14 cm. Yang ketiga, hitung panjang jejari bulatan. Sekarang kita nak kira panjang jejari. Mana jejari? Sini jejari. Yang ini kita kena guna yang kita dah belajar dalam teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras, kita kena tahu apa di hipotenus semua tu. Dan kita pernah belajar dah sebelum ni. Sin, cos dan tangent. So sekarang ni ini sudut 90 darjah. So yang mana hipotenus? Ini hipotenus. Ini hipotenus. Katalah kita nak guna sudut X ni. Sudut yang 24 ni. So garisan 14 ni adalah bersebelahan dengan dia. Garis sebelah. Yang ini garis bertentangan. So yang mana nak guna sebelah dengan bertentangan? So kita kena ingatlah apa yang awak hafal hari tu. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut saya. Yang mana guna T dengan S? Ini tan. So kita gunakan di sini tan 24 darjah sama dengan OP. OP ni yang bertentangan dengan dia kan? Bertentangan. Bertentangan per dengan sebelah. So per dengan 14. So OP sama dengan 14. Dekat sini. Ini pergi sini dia jadi darab lah. So OP, awak tekan je lah kalkulator, awak akan dapat 6.233 cm. Faham? Seterusnya. Yang terakhir kita kena tahu sudut antara tangen dengan perentas. Sudut antara tangen dengan perentas. PQR ni adalah tangen, yang ini adalah perentas. SQ, ST, TQ ni kita panggil dia perentas. Ingat lagi bila ada gambar rajah macam ni. Bila ada gambar rajah macam ni, awak tengok sekarang ni. Sudut X sama dengan sudut Y. Sudut yang dekat sini
Okey, dia sama dengan sudut yang dalam dia ni dekat sini. Kalau dekat sini 50, sini pun 50. Okey. Satu lagi yang dekat sini. Yang dekat sini. Sama dengan yang bertentangan dengan dia dekat sini. Okey. Itu kita panggil dia sudut selang-seli pada tembereng selang-seli yang dicangkum oleh perentas tersebut. Okey, jom kita tengok soalan dia. Okey, contoh 17 dalam buku teks. Okey, raja di sebelah menunjukkan segitiga KLM. KLM. Okey, ini segitiga. Dan PMN. PMN ialah tangent kepada bulatan. Okey, PMN ialah tangent kepada bulatan. Okey, tentukan sudut dalam tembereng selang-seli untuk sudut PMK. Mana sudut PMK? PMK. Ini sudut dia. Yang mana sudut selang-seli dia? Maksudnya sudut yang sama dengan dia yang mana? Dekat sini dekat sini. Jadi sudut apa ni? KLM. So ini jawapan dia. KLM. Okey. Soalan B. Kita nak cari sudut dalam tembereng selang-seli untuk NML. So mana sudut NML? NML yang ni sudut selang-seli tembereng yang sama dengan dia dekat sini. Okey, sudut apa? LKM. Sudut LKM. Okey, faham? Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Okey, ini adalah latihan yang perlu awak semua buat. Okey, sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.